أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sidang penonton kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, pada malam ini di ruang Facebook Muzakarah Guru-Guru Takmir Wilayah Persekutuan, saya ingin memulakan pengajian tafsir Al-Quran yang dipetik daripada kitab Tafsir At-Tabari, Taqrib wa Tahdhib, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Di kitab ini merupakan kitab rujukan pengajian waktu saya mengambil ijazah pertama dahulu, dan suka insya-Allah kita memulakan pengajian ini daripada surah yang pertama, daripada surah Al-Fatihah insya-Allah. Salawat dan salam kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. InsyaAllah pada malam ini kita mulakan dengan pengajian pertama Tafsir At-Tabari, Taqrib wa Tahdhib, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ini dengan membicarakan pengenalan tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang pertama daripada 114 surah dalam Al-Quran keseluruhannya. Ini semua maklumat yang sedang kita tahu. Dan surah Al-Fatihah ini sebenarnya mempunyai banyak nama. Ya, di antara nama-nama yang popularnya ada 5 ya, nama yang popular di samping nama-nama yang lain yang tabit daripada sebutan-sebutan hadis dan juga daripada Al-Quran. Dan tentu saja nama yang paling utama yang pertamanya adalah surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Fatihah maksudnya pembuka. Ya, kerana dia merupakan surah pembukaan Al-Quran. Ya. Dan surah ini dipanggil surah Al-Fatihah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut begitu, Fatihatul Kitab. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada salat melainkan dengan bacaan surah Al-Fatihah, iaitu ya, surah Al-Fatihah, pembuka Alkitab. Ini nama yang paling popular, yang paling utama. Yang keduanya, surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Quran. Ya, Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ummul Quran, induk kepada Al-Quran itu, hiya as-sabul mathani, iaitu 7 ayat yang diulang sebutan bacaannya, wal Quranul azim, dan ialah adalah Quran yang paling besar. Ya, Quran yang besar, bersifat ya, sifat maha besar. Jadi Ummul Quran kerana dinamakan Fatihah juga sebagai Ummul Quran kerana apa? Kerana ya, itu merujuk kepada induk. Artinya ya, Al-Fatihah ini merupakan induk atau ibu kepada isi kandungan Al-Quran. Artinya apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran ya, daripada surah-surahnya yang berbaki 113 dan juga ayat-ayat Quran seluruhnya ya, seolah-olah merujuk dan mentafsirkan apa yang terkandung pada induknya, iaitu dalam surah ya, Al-Fatihah yang dinamakan sebagai Ummul Quran. Orang Arab menamakan setiap benda yang berada di permulaan ya, menjadi asas dan tempat perhimpunan, itu dipanggil ya.
wal Arab tusammi kulla muqaddamin imamin jami'in umman. Setiap benda yang berada di hadapan, di permulaan, tempat berhimpun dan menjadi induk sebagai ya. Sebab itu Mekah tu dipanggil Ummul Qura. Jadi Al-Fatihah ni dipanggil Ummul Quran kerana dia menjadi induk, menjadi asas kepada isi kandungan Al-Quran. Begitu juga, ya. Seterusnya, nama lain bagi surah Al-Fatihah ini dipanggil, nama yang popularnya adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u maksudnya merujuk kepada 7, iaitu 7 ayatnya. Al-Mathani, ya, daripada kalimat tathniyah yang didua-duakan, iaitu yang diulang-ulang baca. Ya. Jadi Al-Quran memang selalu kita baca. Dalam solat kita pun kita ulang setiap rakaat. Maka sebab itu kalimah Al-Mathani maksudnya Al-Mukarrar, ya, yang diulang bacaannya. Jadi sebagaimana kita tahu ayat Al-Quran memang 7, ya, sama ada mengiktiraf bismillah sebagai satu ayat atau tidak, ya, lalu alhamdulillah sebagai ayat pertama, lalu siratal ladzi dibagi dengan 2 kerana nak membetulkan dengan perkataan As-Sab'ul Mathani tadi, ataupun bagi mereka, ya, qura' yang menerima sebagai bismillah sebagai ayat pertama, maka siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin amin itu dikira sebagai ayat 1, ayat ke-7, ayat yang 1. Dan kalimah As-Sab'ul Mathani disebut dalam Al-Quran. Ya, kalau kita tengok dalam surah Al-Hijr ayat 87, Allah jelas menyebut walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Sesungguhnya, ya, kami telah kurniakan, berikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, dan juga Al-Quran yang besar ini. Maka Hasan Al-Basri menyatakan ketika mana ditanya tentang maksud As-Sab'ul Mathani, dia kata hiya Fatihatul Kitab. Jawapannya mudah. Itu surah Al-Fatihah, kata dia. Ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang dikatakan sab'an minal mathani atau As-Sab'ul Mathani pada ayat surah Al-Hijr ini adalah surah Al-Fatihah. Kita ringkas saja. Seterusnya itu di antara 3 yang paling popular. Yang keempatnya, surah Al-Fatihah juga dipanggil surah As-Salah. Macam mana jadi gitu? Ya, sebab ada satu sebutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika meriwayatkan satu hadis daripada hadis qudsi, ya, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dan menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata ma baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membahagikan solat di antara aku dengan hamba-ku dengan 2 bahagian. Ya, fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Maka aku bagikan, ya, sebahagiannya untuk aku dan sebahagiannya untuk hamba-ku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hamba-ku apa yang dia akan minta. Jadi ketika melanjutkan ayat ni, maka Allah boleh bercipta dalam hadis ini, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bila mana hamba-ku mula menyebut alhamdulillah, artinya merujuk pada surah Al-Fatihah. Artinya yang dimaksudkan dengan kalimah as-salah, qasamtu salah, aku bahagikan solat itu adalah surah Al-Fatihah. Ini terbit daripada hadis sahih, hadis qudsi ini. Jadi surah Al-Fatihah juga dipanggil sebagai surah As-Salah. Kemudian surah Al-Fatihah selanjutnya yang kelima dipanggil juga sebagai surah Al-Hamdu ataupun surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini disabit, ya, sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Bagaimana para sahabat juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW memulakan solat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya dengan surah Al-Fatihah. Dan yang keenamnya juga surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan nama surah Al-Quranil Azim. Ya, sebagaimana riwayat tadi, ya, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani wal Quranil Azim. Induk Al-Quran itu adalah 7 ayat yang kurang, dan ia adalah Quran yang sangat besar, yang bersifat maha besar. Jadi begitulah. Di antara nama-nama Al-Quran, di samping nama-nama Al-Quran yang lain juga ada, ya, sabit daripada ulama-ulama, ya, para mufassir juga menamakan, antaranya ada yang menamakan surah ini sebagai surah Al-Kafiyah, ya, surah yang mencukupkan. Kenapa? Ya, bahawa Rasulullah SAW Ummul Quran iwadun min ghairiha wa laysa ghairaha iwadun minha.
Surah Al-Fatihah ni pengganti pada yang lainnya, tapi tidak ada satu pun yang boleh menggantikannya. Maka dia surah yang mencukupkan atas yang istinbat daripada mafhum hadis Nabi. Juga surah ini dipanggil surah Ad-Du'a, ya, kerana dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim. Surah ini juga dipanggil surah Asy-Syukur, ya, kerana padanya ada pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga dipanggil surah Asy-Syifa, surah Al-Munajat, ya, surah Al-Kanz, ya, surah yang meliputi harta, apa dipanggil simpanan, untuk kita simpan sebagai bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kunuz azim minal ulumi wal maani, kerana padanya ada himpunan-himpunan harta-harta berupa ilmu-ilmu dan juga, ya, maklumat-maklumat yang belum diteroka. Jadi ini semua merupakan nama-nama yang sabit daripada Al-Quran. Okey, itulah dia di antara nama-nama Al-Quran. Okey. Kemudian kita nak sebut tentang permulaan surah Al-Fatihah ini, dan ada baiknya kita bercerita tentang satu perkara yang dekat dengan kita, iaitu berkenaan dengan apa sahaja ayat-ayat Al-Quran ini. Bila kita nak memulakannya, kita akan memulakannya dengan takwil bacaan isti'adzah, ya, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Ya, bila mana kamu nak membacakan Al-Quran, memulakan bacaan, maka mohonlah berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz isti'adzah yang biasa kita baca adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh juga kita baca dengan a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya, isti'adzah ni maksudnya al-istijarah, minta jauh, minta dilindungkan. Mohon perlindungan maksudnya. Ya. Jadi bila mana kita kata a'udzu billah, artinya astajiru billah, aku mohon berlindung dengan Allah. Aku berlindung, ya, maksudnya a'udzubillah tu maknanya aku berlindung dengan Allah, ni aku mohon perlindungan dengan Allah, ya, tidak ada Tuhan selain dia, hanya Tuhan dia saja yang kita minta, minasyaitonir rajim, ya, daripada syaitan yang direjam, daripada apa? An yadurrani, daripada dia memudaratkan aku, fi dini au yasuddani an haqqin yalzimuni li rabbi, ya, daripada syaitan ni terus menyesatkan aku, ya, menghalang aku daripada kebenaran yang melazimi aku dengan Tuhanku. Jadi itu maksud kalimah a'udzubillah yang kita baca. Jadi ada sedikit perbincangan dalam tafsir At-Tabari ini berkenaan dengan kalimah syaitan. Rasanya kita akan memanjangkan perbincangan ini pada bicara tentang syaitan ini. Okey. Jadi kalimah syaitan yang disebut dalam isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu, ya, pertamanya kita kena tahu bahawa kalimah syaitan ini adalah kalimah Arab asal. Ya. Dan kalimah ini bermaksud, kalau di sini disebut yutlaqu ala kulli mutamarrid, ya, disebut pada setiap benda yang meracau, memberontak. Begitulah mutamarrid. Mutamarrid ni pemberontak. Jadi setiap benda yang tak puas hati, memberontak, melawan, itu syaitan. Di sudut bahasa Arab, kata asalnya. Ya, maka pemberontak ini minal jinni wal insi. Dia tidak kira sama ada dari kalangan jin ataupun manusia. Artinya syaitan boleh jadi daripada jin. Itu yang biasa kita tahu. Dan jangan kita lupa bahawa syaitan juga boleh datang daripada manusia. Wadawab, juga binatang. Wa kulla syai', dan setiap benda. Setiap benda yang bersifatnya memberontak, meracau, ya, menentang, melawan, itu semua adalah syaitan pada dasarnya. Dan dia meliputi jin, manusia, binatang dan apa juga yang bersifat dengan sifat begitu. Itu asalnya. Okey. Jadi tafsiran ini, kalimah syaitan ini, kerana apa? Dia bersandar daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahawa syaitan ini meliputi semua benda, tak kira jin ataupun manusia atau semua benda. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala pernah mengiktibarkan atau menggambarkan
bahawa orang-orang kafir daripada kalangan manusia, ya, orang-orang kafir dari kalangan manusia pun syaitan. Syayatin, Allah kata. Ya, setan-setan. Maka ini disebut dalam surah Al-An'am ayat 112. Ingat, Allah kata wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, ya, syaitan. Musuh nabi ini merupakan syaitan. Setiap benda yang melawan, memberontak, mengacau, ya, dari kalangan al-ins wal jin, daripada manusia dan jin. Artinya syaitan bukan jin saja, manusia pun syaitan. Yuhi ba'duhum ila ba'd, yang masing-masing, ya, menasihati, memperingati, ya, memberi maklumat satu sama lain untuk meneruskan pemberontakan, ya, melawan penentangan terhadap kebenaran. Begitulah. Itu dia maksud syaitan sebenarnya. Jadi, ya, kalau kita nak berbalik pada kisah Nabi Adam alaihissalam juga, panjang ceritanya. Ya, itu perasan tak ketika mana Allah Subhanahu wa taala mula bercerita tentang iblis, ya, untuk sujud pada Adam, Allah kata usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, bila Allah kata pada para malaikat, ya, sujudlah kamu semua pada Adam, maka malaikat semua sujud. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia ingkar, dia degil, dan dia masuk daripada golongan orang yang ingkar, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu nama dia iblis. Tapi perasan tak ayat selanjutnya? Kita tengok Al-Quran, ya. Ayat-ayat mula tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dengan iblis itu bercerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan cerita itu dengan cerita tentang iblis yang enggan tunduk sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Tapi mula kalimah itu Allah kata dia itu iblis, ya, tetapi setelah itu bertukar lafaz itu dengan kalimah syaitan, ya. Pasal tak Allah kata fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Okey. Saya tengok sekejap tafsiran ayat ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini ayat 34 daripada surah Al-Baqarah. Ada kalimah iblis di situ. Dan selanjutnya pada ayat bercerita tentang macam mana syaitan itu berjaya pula, ya, fa'azallahuma syaitanu anha. Dua ayat berikutnya, ayat 36, Allah nyatakan fa'azallahuma syaitanu anha. Allah guna kalimah syaitan, Allah tak guna kalimah iblis. Faham tak? Ini perbincangan kita ada tentang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita nak membezakan apa maksud iblis, ya, apa beza kalimah iblis dengan syaitan. Ya, ada orang mengatakan iblis itulah syaitan, syaitan itulah iblis. Tapi tidak tepat sebenarnya. Okey. Bila mana Allah perintahkan sujud pada Adam, Allah sebut iblis sebab apa? Itu adalah sebenar realitinya makhluk jin itu dengan namanya iblis. Tapi pada ayat itu, ayat 34 surah Al-Baqarah, pada ayat 36 surah Al-Baqarah, Allah mula sebut kalimah syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Kenapa Allah tak kata fa'azallahuma iblisu anha? Sedangkan watak yang sama, orang yang sama, personal yang sama. Kerana berbalik pada takrifan syaitan tadi yang sedang kita bahaskan tadi, bahawa syaitan ni adalah kalimah setiap benda yang meracau, memberontak, menentang, ya, menggugat, mengajak orang kepada kejahatan. Maka ketika itu perasan tak bila Allah kata wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Kami jadikan setiap nabi ni ada musuh-musuh dari kalangan, ya, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Maka ketika ini iblis yang asalnya seekor jin tadi yang tak taat pada Allah, dia dah mula buat kerja syaitan. Apa dia buat kerja syaitan?
dia hasut Adam alaihissalam untuk mendekati pohon larangan itu, syajaratul khuldi itu, lalu dia pun melakukan kerja-kerja syaitan. Sebab tu Allah tak panggil dia iblis dah ketika itu. Ya, ketika mana dia masih enggan tu, dia belum mengacau lagi. Dia cuma enggan, dia tak mengganggu orang lagi, dia tak memberontak lagi. Tapi bila mana dia lakukan pemberontakan, dia kata dia nak putus arang, dia kata ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia daripada api, aku daripada tanah. Engkau ciptakan aku daripada api, dia daripada tanah. Aku lebih baik pada dia. Dan kemudian tak cukup dengan dia kata fa azallahuma syaitan, maka setan itu dah mula menggelincirkan keduanya Adam dan Hawa daripada syurga. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya dia berjaya keluarkan Adam daripada syurga. Tempat yang nikmat, yang penuh dengan kenikmatan yang dia telah berada sebelumnya pada itu. Jadi ceritanya apa? Ceritanya kita nak beritahu bahawa syaitan ini bukan makhluk. Bila kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita nak mula membaca Al-Quran dan nak berdoa apa pun kita a'udzubillah tu. Syaitan ni adalah setiap benda, setiap makhluk. Dia bukan satu makhluk. Maksud saya yang bukan makhluk ni bukan satu makhluk ciptaan Allah. Allah tak ciptakan satu makhluk namanya syaitan, tak ada. Kalau Allah cipta makhluk bernama syaitan, secara logik ini pun kita dah Allah ni zalim. Sebab apa? Ialah Allah lantik ataupun ciptakan satu makhluk nama syaitan. Kemudian apa kerja dia? Kerja dia asut orang, ajak orang buat jahat. Kemudian apa ganjaran dia? Masuk neraka. Not fair. So, syaitan ni apa? Syaitan ni adalah watak yang dijelmakan daripada jin, manusia dan juga apa saja makhluk, binatang juga. Nanti ada cerita bagaimana Sayyidina Umar mengamuk pasal baralnya juga tak mau ikut kata, dah jadi syaitan. Jadi semua ini adalah makhluk-makhluk yang melakonkan watak syaitan. Jadi syaitan bukan makhluk ciptaan, tapi dia adalah satu jawatan kosong, sukarelawan yang siapa-siapa nak join boleh jadi syaitan. Dan tapi bahananya saya buktikan tadi. Kita tengok bila Allah katakan fasajadu illa iblis. Surah Al-Baqarah ayat 34, Allah masih kata semua malaikat sujud kecuali iblis. Siapa iblis tu? Fakana minal jin. Dia ni pada jin. Dalam ayat ini Allah jelaskan dia ni pada jin, bukan daripada malaikat. Tapi kemudian ayat 36, kenapa Allah tak panggil iblis? Allah kata fa'azallahuma syaitanu anha. Maka syaitan itu telah berjaya menggelincirkan keduanya daripada syurga itu. Sebab Allah panggil dia syaitan? Sebab dia dah buat kerja syaitan, iblis tu. Sebab iblis dah mula buat kerja syaitan, iaitu mula menghasut, memberontak dan mengajak orang kepada keingkaran pada Tuhan. Maka Allah seolah-olahnya kalau dalam bahasa kita, Allah kata semua malaikat sujud, iblis je tak nak buat. Tapi bila cerita tentang kerja iblis pula, kata si setan tu dah mula buat kerja, dia dah hasut Adam dan Hawa, lalu tergelincir keluar daripada syurga. Jadi Allah tak panggil iblis lagi dah. Allah panggil syaitan. Itu gelaran. Syaitan bukan makhluk ciptaan, dia gelaran. Siapa saja boleh melakonkan watak syaitan. Kalau tidak, kenapa bila mana dalam surah An-Nas juga Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisikkan benda jahat dalam dada manusia. Bagi idea buat benda tak senonoh, benda tak elok, benda jahat. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Siapa saja yang buat benda jahat, melawan kebenaran, menentang, memberontak, dia syaitan. Tak kira lah nama dia siapa pun. Dan syaitan pertama yang tercipta memilih jawatan itu adalah iblis. Iblis ni, kalau nak senang faham iblis ni, tuan-tuan macam ni lah. Iblis ni, dia ni adalah makhluk Allah dari kalangan jin. Nama dia iblis. So, syaitan tu macam mana pula? Syaitan tu adalah gelaran pertama yang dia dapat. Payah nak faham. Contoh senang lagi. Pernah tengok cerita Piramli? Pernah nampak watak Saripdol? Saripdol tu nama betul dia. Gelaran dia apa? Samsing Kampung Dusun. Itu gelaran dia. Maka setan tu sama macam Samsing Kampung Dusun. Orang cakap siapa tu? Samsing Kampung Dusun tu dia. Orang tahulah itu. Jadi Saripdol kalau mati, ada orang lain tak jadi perangai macam dia, orang panggil itu pun Samsing Kampung Dusun. Macam itu juga iblis. Iblis dah tak melakukan watak syaitan pun, dia dah tak ada. Orang lain pula datang melawan Tuhan, menentang kebenaran, maka dia juga syaitan. Maka kita juga mungkin boleh jadi syaitan. Dia macam rela lah, sukarelawan. Siapa pun boleh jadi rela.
Rela bukannya satu makhluk, ya, nama orang tak, dia jawatan. Jadi kita bila mana bercerita tentang syaitan, kita kena tahu dia bukan makhluk ciptaan Tuhan, tapi dia adalah watak-watak makhluk yang meresap masuk menjadi syaitan, sama ada di kalangan jin, manusia ataupun makhluk lain. Ya. Adapun sebutan syaitan ini, ya, masih dalam kitab tafsir At-Tabari ini, ya, dikatakan pernah disebut kepada binatang. Dalilnya apa yang diriwayatkan anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rakiba birdaunan yauman wa huwa dabatun qaribatun min al-baghal. Bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menunggang birdaun. Birdaun ni binatang yang dekat sangat dengan bagal. Bagal ni adik pada kuda lah. Katanya kuda kahwin dengan himar jadi bagal. Ada lagi satu jenis birdaun, kita pun tak tahulah. Dia katik-katik rendah sikit kan. Fasara al-birdaun yatabakhtar, ya, bi Umar wa yaqtal. Ya, tiba-tiba birdaun ni, bagal kecil ni meronta-ronta dan tak mahu ikut kata Umar. Fanazala anhu Umar. Maka Umar pun turun daripada bagal dia tadi. Lalu berkata, wa qala ma hamaltumuni illa ala syaitan. Tengok, Sayyidina Umar berkata, ya, kamu tak suruh aku tunggang dia ni melainkan benda ni setan. Apa yang kau suruh aku naik ni tak lain setan nanti. Ya. Ma nazaltu anhu hatta ankartu nafsi. Aku tak turun daripada ni kenapa aku memang tak puas hati. Ya. Aku tak boleh terima benda ni. Sebab apa? Degil. Kedegilan, melawan, itu sifat syaitan. Sebab apa? Orang Arab, ya, asal tadi asyaitanu fil lughah yutlaqu ala kulli mutamarrid. Ya, pada bahasa setan ni setiap benda yang melawan, degil, ronta-ronta, merajau, itulah syaitan. Sampai baral pun disetankan oleh Sayyidina Umar. Jadi syaitan ni bukan makhluk, tapi dia sifat yang dijelmakan oleh manusia, yang tolak kebenaran, yang ajak orang buat jahat. Jin, ketuanya iblis, pelakon utamanya, yang melakukan watak pertama syaitan pertama, dan juga binatang. Sebab apa? Melawan, degil. Jadi dinamakan, At-Tabari menjelaskan lagi, wasababu tasmiyatil muramadi syaitan, dan dinamakan setiap benda yang meracau, meronta, melawan, ya, memberontak ini syaitan, li'annahu yatamarradu wa yabta'idu 'anil khair. Kerana apa? Dia meronta dan menjauhkan diri daripada kebenaran, ya. Wa yakhtalifu fi af'ali wa akhlaqi an af'ali akhlaqi bani jinsi. Dan biasanya dia tidak sama, ya. Dia menyalahi watak-watak asal, ya, makhluk-makhluk yang sama sejenis dengannya. Manusia kan hamba Allah, patutnya taat Allah, ikut Rasul, tapi melawan. Itu syaitan. Okey, kita tengok, kita masih berbicara tentang syaitan malam ini. Maksudnya cerita syaitan je lah malam ni yang sempat kita bicarakan. Kalimah syaitan ini, ya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Supaya kita tahu bahawa selama ini kalau kita kata orang kata kita syaitan, kita jangan marah kalau kita memang degil melawan orang. Ya, aku bukan syaitan lah, aku manusia. Tak, memang boleh jadi syaitan, manusia boleh jadi syaitan. Yang tak boleh jadi iblis. Tak boleh. Kau ni iblis betul tak betul? Engkau ni macam iblis, ketua setan. Betul. Ya. Engkau ni jahat macam iblis, betul. Engkau ni jahat, engkau ni iblis, salah. Engkau ni jahat, engkau ni setan, betul. Ini contoh di sudut bahasa, bukan suruh untuk disebut. Agar saya, ya, menyebut begini agar dapat diadaptasi dan difahami kalimah syaitan itu. Jadi kalimah syaitan ini dikatakan dipetik daripada dua kata dasar. Ya, ada dua pendapat. Pertama mengatakan bahawa kalimah ini terbit daripada syatana. Syatana jadi syaitan. Ya. Syatana maksudnya ba'udah, jauh. Jauh, menjauh. Ya. Taqulu syatanat dari andarik. Seolah-olah kau kata, bila kamu katakan syatanat dari andarik. Ya. Jauh rumah aku dari rumah kau, berjauh antara rumah aku dengan rumah kau. Jadi kalimah syaitan ini maksudnya adalah jauh.
Apa maksud jauhnya? Jauh adalah kerana apa? Syaitan ini biasanya menjauhi kebenaran, menjauhi kebaikan. Ya. Jadi kalimahnya jauh. Kemudian kalimah kedua pula yang dikatakan syaitan ni berasal bukan daripada syaitana, tapi berasal daripada syata. Syata bermakna ihtaraq. Ya, terbakar. Ya, syata. Ingat tak kita siapa pernah duduk menggarap dia kata syata. Ya, sos cili yang pedas tu. Dia panggil syata. Terbakar tu. Syata. Jadi ada dua pendapat. Pertama kata syatuna jauh, yang kedua syata. Maknanya terbakar. Setan ni maknanya salah satu maksud dia, asal dia sebenarnya menjauh daripada kebenaran ataupun panas terbakar. Ya. Kenapa? Syaitan ini kalau syatuna tadi dia menjauhi kebenaran, menjauhi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun syata pula terbakar kenapa? Biasanya dia ni mengingkari Allah. Ya. Lalu dia panas dengan kejahatan. Dia panas dengan kedegilannya dan akhirnya dia terbakar juga di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan. Wal'iyadu billah. Tetapi para ulama lughah mengatakan bahawa istiqaq atau kalimah asal pecahan kalimah ini daripada syatuna adalah lebih rajih. Lebih jelas, lebih dekat, lebih tepat. Tak apalah, sama ada kita nak menerima dia daripada syatuna, jauh daripada kebenaran, ataupun ihtaraqa, syata, terbakar. Dua-duanya syaitan lah punya sifat. Jadi kita tak mahu jadi syaitan. Dan bila mana kita mohon berlindung dengan Allah tu, benar-benar kita rasakan bahawa aku mohon berlindung dengan Allah daripada syaitan yang rejam. Bukan saja yang luar, daripada dalaman diri kita juga, daripada jadi syaitan pun kita kena fikiran juga. Kemudian kalimah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillah kita dah katakan tadi as-sajir. Walaupun a'udzu aku berlindung, tapi sebenarnya aku mohon perlindungan dengan Allah sahaja, wahdahu. Minasyaitan kita dah jelaskan apa dia syaitan. Ar-rajim. Apa maksud ar-rajim? Ar-rajim ni bina maf'ul, atau wazan fa'il. Rajim bermakna marjum. Marjum maksudnya yang kena rejam. Yang kena rejam. Rejam apa? Rejam baling lontar. Kena lempar. Okey? Dan kalimah ini pernah disebut oleh Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ketika mana menghalau Ibrahim yang tak putus asa berdakwah memuju ayahnya agar meninggalkan sembahan berhala. Akhirnya ayah dia kata apa? Dalam surah Maryam ayat 46 tu, ayah dia berkata, Azar berkata, la illam tantahi la arjumannak. La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tak berhenti Ibrahim, terus bercakap dakwah aku supaya berhenti daripada sembah berhala ni, la arjumannak, aku baling kau nanti. Aku pasti akan melontari kamu. Wahjurni maliya, dan biarkan aku bersendirian. Marah sangat tu kan. Tapi nak cerita kat sini ada kalimah la arjumannak, ada kalimah rajam. Jadi kalimah rajam ni maksudnya lontar, balik. Dan kalimah dalam isti'adzah ni, bila kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, maksudnya kena rejam apa? Kita mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Syaitan ni kena rejam dengan rejam dengan kutukan Allah, mal'un, dengan laknah. Marjumun birla'nah. Syaitan ni kena kutukkan. Kena kutukan Allah Subhanahu wa taala, kena celaan, kena murka Allah Subhanahu wa taala. Ni rejaman-rejaman yang maknawi. Dan jangan lupa bahawa syaitan juga kena rejam yang secara hissi atau physically yang jelas. Artinya bila kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kita tahu sifat syaitan ni dia kena rejam dengan dua bentuk. Yang maknawinya iaitu rejaman laknat, kutukan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya sampai hari kiamat. Itu rejamlah. Terlontar jauh. Terlempar jauh. Direjam jauh, tercampak jauh. Yang keduanya dengan rejaman yang nyata jelas, iaitu pertama sekali Allah campak dia terus daripada langit. Taradahu minas sama. Warajamu bin nujum, kemudian Allah panah dengan panahan-panahan
bintang-bintang ataupun ya peti-peti wasyahab, ya, dengan peti-peti, ya. Sebab tu dalam hadis memang disebut. Jadi peti-peti yang menyambai itu merupakan satu panahan-panahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada syaitan. Yang dapatan tu kadang-kadang kita rasa macam maklumat tradisi, tapi tak, dia maklumat agama sebenarnya. Jadi itu dia bicara kita, ya, tentang tafsir surah Al-Fatihah. Kita malam ni, ya, mulakan pengajian pertama. Saya hanya ingin berbicara tentang maksud ataupun nama-nama surah Al-Fatihah dan juga tafsiran tentang kalimah atau bacaan permulaan surah ini, iaitu pembukaannya takwil pembacaan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Moga-moga bermanfaat. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung untuk memulakan, ya, tafsiran ayat pertama daripada surah Al-Fatihah ini yang kita rujuk daripada kitab tafsir At-Tabari, ya, insya-Allah, ya. Taqrib wa Tahdhib Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadi merupakan salah seorang guru saya. Moga-moga bermanfaat perbincangan malam ini, ya, dan apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyampaikan cuma yang kurang dari kelemahan diri saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wa bihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.